Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk projek tahun akhir kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama Elijah Ruben sebagai ketua kumpulan. Yang kedua Muhammad Afiq Irfan, dan yang ketiga adalah saya, Muhammad Izzuddin bin Faizul. Pengenalan dalam kajian kami adalah kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan mikroorganisme berkesan yang diperoleh daripada sistem makanan untuk merawat air longkang. Fokus utama penyelidikan kami adalah untuk mengaplikasikan mikroorganisme tersebut dalam meningkatkan kualiti air dan mengurangkan pencemaran dalam sistem paritan. Penggunaan mikroorganisme yang berkesan dapat meningkatkan efisiensi dalam merawat air longkang serta mengurangkan pencemaran air tersebut. Secara keseluruhan, tujuan kajian ini adalah untuk menunjukkan manfaat penggunaan mikroorganisme berkesan yang diperolehi dari sistem makanan dalam merawat sistem pembahanan air serta untuk meningkatkan kualiti air tersebut dan mengurangkan pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Afiq Irfan bin Azhari. Nomenklatur AA 212103. Dan saya akan menerangkan tentang penyataan masalah, objektif kajian kami dan juga kepentingan kajian yang kami lakukan. Merujuk kepada penyataan masalah, kajian kami mendapati tidak kira di mana-mana, sama ada di dalam bandar ataupun di luar bandar, pengurusan air longkang yang tidak betul menimbulkan masalah persekitaran, kesihatan dan sosioekonomi yang serius. Terdapat berbagai kesan negatif yang puncanya dari pembuangan air longkang yang tidak dirawat atau air longkang dirawat tapi tidak dilepaskan dengan betul ke dalam badan air atau persekitaran di sekitarnya, yang memerlukan perhatian segera dan penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Antara penyataan masalah yang kami dapati dalam kajian kami adalah, antara masalah yang dihadapi adalah pencemaran air bawah tanah. Bahan kimia, logam berat, patogen dan bahan organik adalah antara sebilangan kecil bahan pencemar yang sering terdapat dalam air sisa yang mempunyai kekerasan tinggi. Ini mencemari permukaan dan air bawah tanah ketika dilepaskan ke dalam badan air atau lingkungan, menurunkan kualiti air dan membahayakan ekosistem, kehidupan air dan juga kesihatan penduduk manusia. Seterusnya, antara masalah yang dihadapi adalah kekurangan tanah. Oleh kerana urbanisasi, kekurangan tanah yang tersedia dan permintaan penggunaan tanah yang bersaing, mencari lokasi yang sesuai untuk tempat pembuangan sampah semakin sukar. Oleh kerana kekurangan lokasi sesuai, tempat pembuangan sampah mungkin dibina di kawasan sensitif terhadap alam sekitar atau dekat dengan kawasan perumahan, memperburukkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan. Seterusnya, kesihatan awam terancam serius oleh kehadiran patogen dan bahan cemar lain di dalam air longkang yang menimbulkan risiko penyakit bawaan air. Komuniti yang bergantung pada sumber air yang tercemar untuk minum, mandi dan pengairan mungkin mengalami wabak penyakit akibat rawatan yang tidak mencukupi atau pembuangan air longkang yang tidak betul. Di samping itu, sisa makanan memperburuk perubahan iklim dan kemurusan dan persekitaran. Semua sumber yang digunakan dalam pengeluarannya, termasuk air, tenaga, tanah dan tenaga kerja, terbuang ketika makanan terbuang. Di samping itu, sisa makanan di tempat pembuangan sampah pecah dan melepaskan metana, iaitu gas rumah hijau yang kuat yang boleh mempercepatkan pemanasan global. Seterusnya, kita akan pergi kepada maklumat dan objektif penyelidikan. Maklumat penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mencipta sampel yang akan dapat merawat air tercemar atau air buangan. Contoh bahan utama ini adalah berasaskan sisa buangan domestik yang boleh didapati daripada kehidupan sehari kita. Kaedah yang akan digunakan dalam penyelidikan ini dikenali sebagai
mikroorganisma berkesan. Antara objektif utama penyelidikan ini adalah yang pertama, penentuan data mentah bagi penyingkiran amonia, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, pH, dan nephelomatic durability unit dalam proses rawatan. Yang kedua, penentuan size optimum mikroorganisma berkesan dalam merawat air sisa. Dan terakhir adalah penentuan dose optimum dalam mencipta mikroorganisma berkesan. Bergerak kepada kepentingan kajian. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menentukan berapa lama bakteria membiak semasa proses degradasi makanan. Mikroorganisma yang merendahkan bahan tercipta apabila sisa makanan diasinkan. Bakteria ini akan menjalani ujian di kawasan penyelidikan untuk menentukan berapa lama mereka terus bertindak balas terhadap air longkang di sana. Dengan merawat air sisa di negara ini dengan sisa makanan, kajian ini membolehkan pengurangan jumlah pencemaran makanan. Bagi membersihkan air sisa di kawasan kajian ini menggunakan teknik mikroorganisma berkesan untuk menanam mikroorganisma yang menguraikan makanan. Sebelum dimasukkan ke dalam air sisa makanan akan ditapai dalam kertas hitam untuk jangkaan masa yang ditetapkan, yang akan menghasilkan sejumlah besar mikrob pengurai. Jumlah sisa makanan yang dihasilkan dengan cara ini boleh digunakan di udara tanpa memerlukan peralatan yang mahal. Manakala sisa makanan adalah satu-satunya bahan yang diperlukan. Ini menunjukkan bahawa siapa sahaja boleh menggunakan teknik ini. Kaedah yang digunakan dapat mengurangkan kos rawatan air sisa di negara ini. Kita semula, air amat membebankan industri hari ini. Dengan kekurangan air yang semakin meningkat di seluruh dunia, adalah penting untuk terus menita semula dan menggunakan semula air sisa. Disebabkan kekurangan bekalan air, industri kadang-kadang terpaksa menghadapi akibat yang sukar seperti penutupan dan pengurangan pengeluaran. Apabila permintaan untuk air meningkat, begitu juga kos, meningkatkan kos pengeluaran keseluruhan. Ini menjadikan produk lebih mahal dan proses kurang dioptimumkan. Masalah utama dalam menita semua air sisa dalam proses sedia ada ialah kos yang tinggi, ketidakcakapan dan permintaan tenaga yang tinggi. Jurutera perlu memanfaatkan mikrob yang berkesan supaya ia boleh digunakan secara besar-besaran untuk membersihkan longkang, sungai, tasik dan banyak lagi. Selamat sejahtera kepada semua ahli panel. Nama saya Elijah Ruben. Nombor matrik saya AA212686. Saya di sini ingin membentangkan jangkaan hasil grup projek kami. Jangkaan hasil yang pertama ialah mengurangkan risiko penyakit bawaan air dan bau yang dihasilkan olehnya. Jangkaan hasil yang kedua pula, kemajuan ekonomi berkeliling. Jangkaan hasil yang ketiga pula, mengurangkan tekanan pada kapasiti tapak pelepasan terhad. Ini adalah hasil kerja grup kami. Flowchart kami bermula dengan pernyataan masalah, seterusnya dibagikan kepada dua cabang, iaitu pengumpulan sampel mentah dan juga penyediaan larutan efektif mikroorganism. Dalam pengumpulan sampel mentah, kami akan menjalankan ujian DO, BOD, amonia, TSS, pH dan juga kekeruhan. Dalam penyediaan larutan EM, kami akan menjalankan ujian bacteria count. Selepas itu, kami akan menyediakan berbola efektif mikroorganism. Selepas penyediaan berbola EM, kami akan melaksanakan ujian DO, BOD, amonia, TSS, pH dan kekeruhan terhadap air. Seterusnya, kami akan bergerak kepada analisis. Seterusnya, tamat. Terima kasih. Dalam penyediaan bahan, kami menggunakan bahan-bahan tersebut. Bahan yang pertama ialah tanah, botol hitam, tempek, yeast, botol, sisa makanan, bahan organik kering, penyembur dan juga garpu taman.